Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So, hari ni kita nak sambung last part C of 1.2 mole concept sebelum kita masuk sikit part 1.3 sebab korang pun dah masuk kuliah 1.3. Okey. Okey, so kejap Alright. So hari ni kita nak tengok soalan nombor 12A dulu. Okey. So, nombor 12A, ini dalam nota dia So, maksud molarity concentration measured by number of mole of solute per liter ataupun dalam nota saya dia macam lain sikit kan tapi maksud sama je. Maksudnya number of mole of solute per liter of solution. So, kalau molarity, number of mole of solute per kilogram of solvent. Kalau percentage by mass, percentage of mass of solute per mass of solution. Okay, tu je. Okay, and then kita nak pergi kepada soalan B. Okay, soalan B dia kata, the density of 15% iron trinitrate contains 30 gram of ferrum nitrate is 1.16 gram per ml at 25 degrees Celsius. Calculate the volume of solution, molarity and molarity. So, kita nak pergi yang number 1 dulu. So, sebelum tu, kita nak keluarkan maklumat yang ada dalam soalan ni. So, saya nak tanya, apa yang awak faham tentang 15% iron trinitrate tu? Siapa boleh jawab? Klik-klik. Apa yang awak faham tentang 15% iron trinitrate? Percentage by mass. Yes, very good. So, percentage by mass. So, maklumat yang pertama yang dia bagi kita adalah percentage by mass bersamaan dengan 15%. So, awak tahu percentage by mass, dia punya formula dia adalah percentage by mass is equals to mass solute over mass solution times 100%. Okay, and then second maklumat dia bagi kita adalah 30 gram of ferrum nitrate. So, ferrum nitrate tu adalah solute. So, dia bagi kita mass ferrum nitrate 30 gram. And then dia bagi kita density solution sama dengan 1.16 gram per ml. So sekarang kita nak categorizekan siapa solute, siapa solvent. So dekat sini solute kita adalah FeNO3 dan solvent kita adalah water. Okay. So sekarang ni yang kita ada ni kira mass solute lah. Okay. So settle. Kita dah keluarkan maklumat yang ada dalam soalan. So sekarang ni kita nak jawab soalan 1. So soalan 1 dia kata dia nak volume solution. Okay, awak tahu nak cari volume solution kita boleh guna formula density. Sebab apa? Density solution is equal to mass solution over volume solution. So kalau kita rearrange dia punya formula, kita boleh dapat volume solution is equal to mass solution over density solution. Okay. So saya assume awak dah tengok banyak, awak dah tengok video saya yang part C tu. So kiranya awak dah tahu macam mana nak buat assumption. Okay, so sekarang ni maklumat yang kita ada maklumat density. So untuk cari volume solution, kita perlukan mass solution. So kita tak tahu mass solution berapa. Okay, so sekarang ni kita ada concentration maklumat
maklumat concentration yang kita ada adalah percentage by mass. Okay, so benda pertama yang kita akan buat adalah kita nak cari mass solution ni berapa. So step 1, kita nak cari mass solution. Find mass solution. Berapa? Find mass solution for 30 gram ferrum nitrate ni. Untuk 30 gram ferrum nitrate. Okay. So, dekat sini. Alright. So, kita ada percentage by mass. So, percentage by mass kita adalah 15%. So, formula percentage by mass kita adalah mass solute over mass solution times 100% is equal to 15%. Okay. So, dekat sini, bila soalan bagi kita concentration dengan density, kita boleh guna assumption method. So, kita nak assume mass solution ni. So, kalau awak tengok table kita yang ini, okay, kalau dia bagi kita percentage by mass, kita boleh assume mass solution kita 100 gram. Okay, so dekat sini, kita boleh assume mass solution is equal to 100 gram untuk dapat mass solute kita berapa. Okay, so bila kita assume kita punya mass solution 100 gram, so kita akan dapat mass solute over 100 gram times 100% is equal to 15%. So kita akan dapat mass solute is equals to 15 gram. Okay. So baru dapat mass solution. Baru dapat mass solute. FeNO3. Okay. So dah dapat mass solute. So kat sini kita tahu 15 gram solute sama dengan 100 gram solution. So kalau 30 gram solute yang kita ada, berapa mass solution kita? So kita nak buat stoichiometry. So stoichiometry, so kita boleh buat macam ni. So kalau kita ada 15 gram ferrum nitrate, kita punya mass solution kita 100 gram mass solution. So dalam kita punya soalan dia ada 30 gram. So kalau kita ada 30 gram ferrum nitrate, okay, kita ada berapa gram mass solution? Okay, so dekat sini, alright, kita boleh dadak silang. So kita akan dapat mass solution sama dengan 30 kali 100 bahagi 15. Okay, berapa mass solution awak dapat? 200 gram. So dapatlah mass solution sekarang ni. Mass solution untuk 30 gram ferrum nitrate. Okay, sekarang bila kita dah dapat mass solution, barulah kita boleh cari volume solution. So step yang kedua. Kita nak cari volume solution sama dengan mass solution over density solution. So kita akan dapat mass solution sama dengan 200 gram sama dengan 1.16 gram per ml. So kita cancelkan gram kita dapat berapa volume solution kita? Berapa? 72.13. 414 172.41 lah. Ha. ml. Yeah. Okay, so
terpulanglah pada kita nak tukar jadi liter boleh, ml boleh. So kat soalan dia ada spesifikkan ke? Tak ada. So awak nak tinggalkan dalam ml boleh, awak nak convert ke jadi liter pun boleh. 0.1724 liter pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so ini cara awak nak jawab soalan nombor 1. Okay, cari dulu mass solution. Okay, so kat sini awak kena make sure awak gunakan assumption lah untuk percentage by mass ni, sebab dia kata kat sini kalau question dia bagi kita concentration dan density, kita guna assumption untuk dapatkan maklumat mass solute ni. Okay, so dekat sini settle soalan nombor 1. Ada soalan nak tanya? Sebelum kita proceed. Tak ada. Tak ada. Okay. Alright, so okay soalan nombor 1. Kita nak pergi kepada soalan nombor 2. Okay. Alright. So soalan nombor 2 dia nak molarity. So awak tahu molarity formula dia sama dengan molarity is equals to mole of solute over apa? Molarity. Mol. Mole? Volume solution. Alright, very good. Volume solution dalam liter. Wajib dalam liter. Okay, so volume solution kita ada dekat nombor 1. Okay, so settle dah volume solution dah ada. So sekarang kita nak cari mole solute. Kita tak tahu mole solute tapi kita ada mass. So kita boleh cari dia punya mole solute based on mass. So step nombor 1 kita nak cari mole solute dulu. So nak cari mole solute. So step 1, mole solute is equals to mass solute divided by molar mass. So mass solute kita 30 gram. So 30 gram. Molar mass kita berapa? 241.9. Betul tak? Betul. Okay, so kita akan dapat berapa mol? .124 mole of ferrum nitrate ataupun solute. Okay, sudah dapat dah mol. So sekarang ni mol dah dapat, barulah kita pergi step yang kedua untuk cari molarity. So nak cari molarity, so molarity is equal to mole solute over volume solution. So mol kita 0.124 mol divided by volume kita yang tadi 0.1724 liter. Dapat berapa? 0.7193 0.7193 capital letter M ataupun 0.7193 mol per liter. Okay, so this is your final answer untuk molarity. Next, kita nak pergi kepada molality. So, molality. Okay, untuk molality, kita tengok dia punya soalan ni. Soalan apa? Soalan tu. Okay. So, soalan 3. Molality is equal to mole solute. So, kali ni, tadi molarity mole divide by volume solution. So, kali ni mass. Mass apa? Solution? Solvent? Solvent. Solvent. In kilogram. Okay, so sekarang ni soalan molality ni untuk mole solid kita dah ada. So kita nak kena cari mass solvent. So kita tak tahu mass solvent. So step 1 kena cari mass solvent. Nak cari mass solvent, tengok kita ada mass solute.
Okay, mass solid kita ada. Mass solution pun kita ada. Mana mass solution tadi? Ni, 200 gram. So kita tahu mass solution is equal to mass solute plus mass solvent. Okay, so kita boleh cari mass solvent is equal to mass solution minus mass solute. Sama dengan mass solution kita 200 gram, mass solute kita 30 gram, so kita akan dapat 170 gram. Tapi kena tukar jadi kg, so jadi 0.17 kilogram. Okay, so dah dapat, barulah kita proceed, kita nak cari molality dia. So molality is equal to mole solute over mass solvent in kilogram. So mole solute kita 0.124 mole divided by 0.17 kilogram. Dapat berapa molality? 0.7394. 0.7394. 72. 72 ke 73? 72. 7294. Molal. Small letter M ataupun molal. Macam ni pun boleh. Ataupun mol per kg. Understand. Sebelum saya tanya dia jawab dah understand. Okay, good. Okay. So settle lah soalan number 3, molality. Alright. So kalau tak ada soalan, saya assume kita boleh proceed to question number 13 dah kan? 14 pun dah saya. Dah. 15. Okay. 15. Soalan 15. So kita kata density of 10.5 molal sodium hydroxide solution is 1.33 gram per ml at 20 degrees Celsius. Calculate, okay, mole fraction, percentage by mass dengan molarity. Okay, so dekat sini soalan bagi concentration dan density, which means that kita boleh buat assumption. So kalau kita tengok balik, untuk molality, kita boleh buat assumption solvent sama dengan 1 kg ataupun 1000 gram. So kita boleh dapat mole solute. Okay, so dekat sini, kita keluarkan kita punya maklumat. So maklumat yang pertama, kita ada molality sama dengan 10.5 molar. Kita ada density solution sama dengan 1.33 gram per ml. And then kita tahu ini kita punya solute. Okay. Alright. So, kita nak cari yang A dulu. So yang A nak cari mole fraction. So mole fraction of NaOH. So formula untuk cari mole fraction of NaOH adalah mole NaOH ataupun mole solute divided by mole NaOH plus mole water. Okay, so sekarang ni kita tak tahu mole NaOH berapa, kita pun tak tahu mole water berapa. Okay, so step 1 kita nak cari dulu mole NaOH ni berapa, and then baru kita nak cari mole water. So untuk cari mole NaOH dengan mole water, kita boleh cari mole NaOH menggunakan molality. Kita buat assumption. So step 1 kita buat assumption. So kita tahu molality is equal to mole solute ataupun mole NaOH, tak kisahlah awak nak buat NaOH ke solute, divided by mass solvent in kilogram. So kita boleh assume yang mass solvent is equals to 1 kilogram. So
kita akan dapat, so molality dia 10.5 molar. So 10.5 molar is equal to mole now divided by 1 kg. So kita akan dapat mole now sama dengan 10.5 mole. Okay. So sekarang kita dah dapat mole now. Nak cari mole water pula. So mole water, kita dah ada mass solvent 1 kg, kita assume tadi. Okay, so kita tahu mole water is equals to mass over molar mass. So mass water ni 1 kg, tapi kita kena tukar jadi gram. Okay, sebab dia punya molar mass dalam gram per mole. So 1000 gram divided by molar mass of water 18 gram per mole. So berapa mole of water awak dapat? 5.5555. Hah? 5.56. 556 Yeah. mole. Ya. Okay. So ni mole water. So mole water dah dapat, mole now pun dah dapat. So barulah kita boleh cari kita punya mole fraction. Okay, so nak cari mole fraction of now sama dengan mole now over mole now plus mole water. So 10.5 over 10.5 plus 55.556. So berapa? 0.159. 0.159. Ada unit? Tiada. Ya ada. So settle. Soalan yang pertama A. Okay, next dia nak cari percentage by mass. So percentage by mass. So percentage by mass, formula dia adalah mass solute, iaitu now kita, over dengan mass solution times 100%. Haziq Filhan angkat tangan ke? Nak tanya apa-apa ke? Tertekan. Okay. Alright. So sekarang ni, kita tak tahu mass solute berapa. Mass solute kita tak tahu. Mass solution pun kita tak tahu. Yang kita tahu hanyalah mass solvent 1 kg. So apa kita boleh buat? Kita boleh cari mass solute dulu sebab kita dah ada mole solute. Okay, so ni yang kita cari dulu. Lepas tu baru kita cari mass solution. Okay, so kita cari mass solute. So mass solute is equal to mole times molar mass. So mole solute kita 10.5 mole times dengan molar mass sodium hydroxide adalah 40 gram per mole. So kita akan dapat berapa? 420. 420 gram. Okay. So kita tahu mass solution kita, mass solvent kita 1000 gram iaitu 1 kg. Okay, so mass solution is equal to mass solvent plus mass solute. So mass solvent kita 1000 gram mass solute kita 420 gram sama dengan 1420 gram. Kita dah dapat dah mass solution. Mass solute dah ada. Mass solution pun dah ada. So bolehlah cari percentage by mass. Ada yang tak mudah. Okay, so percentage by mass kita akan dapat 420 gram bahagi 1420 gram kali 100%. Okay, berapa percentage by mass kita? 29.58%. 29.58%.
58%. Betul? Betul. Okay. So settle. Settle soalan B. Okay, sekarang kita nak pergi kepada soalan C. Molarity. Okay, sekejap Oops. So, untuk molarity, sama dengan solute divided by volume solution in liter. Okay, so mole solute kita dah ada. Yang kita tak ada volume solution. Okay, tapi dia bagi kita density. And kita dah cari dah mass solution kita 1420. So, kita boleh guna tu untuk cari volume solution. So, step 1 kita tahu density solution is equal to mass solution divided by volume solution. Hello. Hello. Internet siapa yang slow ni? Internet puan ke? Minta puan. Internet slow. Internet me slow. Cinca? Ya ke? Ya. Yalah cincai gu. Harasso. Seriously? Sekarang okey tak? Test. Dah okey. Lepas Dah okey dah. soalan tadi. Patutlah. Tapi macam ada orang left. Kenapa? Ingatkan lag tadi. Maybe Ada orang masuk dia tadi. lag kot. Dia ingat dia lag pasal dia left. Masuk balik. Alright. So kita ada berapa kita punya volume solution kita? Tiba-tiba. Dengar tak? Dengar. Dengar. 1067 point. Ni soalan mana ni? 68. C. Molarity. 67. 67. 0.67 ml. So kita nak punya volume solution kita nak dalam liter. So kita convert jadi liter. So kita akan dapat 1.06767 liter. Okay. So dah dapat volume solution, kita bolehlah cari molarity. So second step kita nak cari molarity. Dengar saya? Dengar. Aku nanti kan aku cakap seorang-seorang lah. Penat je mulut aku berbuih-buih cakap. So tak dengar. Puan. Ya saya? Yang 6767 tu dia bukan 677 ya? Yang bundakan. Boleh nak bunda dulu tapi saya malas nak bunda. 0.6767 sorry. 67. Damn, taklah. Okay, 0.06767. Okay, saya nak bundakan last sekali. Okay, so kita dapat mol kita tadi berapa? 10.5. So 10.5 mol divided by 1.06767 liter. So kita akan dapat molarity kita berapa? 9.834. 0.834 M besar ataupun mol per liter. So di jawapan awak untuk soalan C. Okay. Okay, settle soalan C. Ada yang nak tanya soalan?
Okay, Clear. tak ada. Ya Syarul? Clear. Clear, okay. So kita nak pergi kepada soalan nombor 16. 16, kita tak jawab langsung 16. Tak. Okay. Belum. So, 16. Okay, dia kata density of 95% by weight of nitric acid is 1.8 gram per ml. So, lagi sekali dia bagi kita kat sini percentage by mass 95%. And then dia bagi kita density solution kita adalah 1.84 gram per ml. And kita tahu HNO3 kita adalah solute. Okay, so dia nak suruh kita cari molarity. So, kita tahu molarity sama dengan mole solute over volume solution in liter. So, kita tak tahu kita punya mole solute kita berapa, volume solution kita berapa. So, dia bagi kita percentage by mass. So, kita boleh guna untuk cari mole solute. Okay. So, step 1 cari dulu mole solute and then cari volume solution. So, kita pergi kepada mole solute dulu. So, dia bagi kita percentage by mass. So, kita boleh buat assumption. So, percentage by mass is equals to mass solute over mass solution times 100%. So, untuk percentage by mass, kita boleh guna assumption mass solution sama dengan 100 gram. Okay, so kita akan assume mass solution is equals to 100 gram. So kita dapat 95% is equals to mass solute over 100 gram times 100%. So kita akan dapat mass solute sama dengan 95 gram. So dengan secara tak langsung kita boleh cari kita punya mole solute sama dengan mass over molar mass. So mass kita 95 gram, molar mass nitric acid kita HNO3. Berapa kita punya molar mass nitric acid? 63. 63. So, kita akan dapat berapa mol kita? 1.5079. 1.58 mol. Okay. Dah dapat mol settle mol solute, boleh cari volume solution. So, kita tahu kita dah assume kita punya mass solution kita 100 gram untuk eksperimen ni. So, kita boleh gunalah untuk cari volume sebab density solution. So, density solution sama dengan mass over volume. So, kita boleh cari volume solution kita sama dengan mass solution kita 100 gram. Density solution kita 1.84. So, kita akan dapat volume solution kita berapa? 54.348. 348 ml. Kita tukar jadi liter 0.54 0.054348 liter. Okay, so volume solution pun kita dah dapat. Bolehlah cari molarity. So nak cari molarity. So molarity is equal to mole solute over volume solution. So mole solute kita 1.508 mole. Volume solution kita 0.054348 liter. So molarity berapa? 27.75. 27.75 M besar ataupun mol per liter.
Settle lah soalan A untuk 16. Okey, sekarang bila kita dah dapat molariti, soalan dia nak tanya the volume of acid needed to prepare 1 liter of 0.08 molar solution. So kat sini ini adalah dilution. Sebab apa? Kita nak prepare less concentrated solution from a high concentrated solution. Kita nak prepare acid yang ada 0.08 molar. Kita punya 27.75 molar, sangat concentrated. So, kita boleh guna formula M1V1 equals to M2V2. Okay. Kat sini. Alright, so untuk B, okay. So kita tahu MIVI is equals to MFVF. So maksudnya initial final lah. So, final kita yang ini, kita nak form ni. Okay, so maksudnya dekat sini kalau saya keluarkan dia punya maklumat dekat sini. Molarity initial kita daripada soalan tadi tu, yang jawapan tadi tu 27.75 molar. Volume initial kita tak tahu. Maksudnya soalan nak tanya berapa volume ini untuk form ini. Okay? So, kita punya final molarity kita nak 0.080 molar. And volume final dia kita nak 1 liter. So, berapa volume acid ni kita nak form ini. Okay, so kita masukkan je semua maklumat yang kita dah ada tu. So, molarity kita 27.75 times dengan volume initial tak tahu. 0.08 times volume kita 1 liter. So, kita akan dapat volume initial kita sama dengan 0.08 times 1 divided by 27.75. So, berapa volume kita? 2.88 times 10 negatif 3 liter. Liter. Ataupun kita boleh jadikan dia ml. So, 2.88 ml. So, ini jawapan kita. Tak kisah soalan tak tanya pun ml ke liter kan. Tak kisah nak jawab mana pun. Awak nak jawab liter ke ml ke, dua-dua pun betul. So, dah settle untuk soalan 16B. Soalan 17. Okay. 17 hari tu kita dah jawab soalan molarity. So, sekarang ni kita nak jawab. Hello, ya? Yeah? Okay, so sekarang ni kita nak jawab soalan B. Soalan B dia tanya, how many moles of H2SO4 required for neutralization? Okay, dia kata kasi soalan ni kata ni. A sample of 0.4 anhydrous sodium hydroxide was dissolved in water and made up to 100 ml of solution. 25 ml of the solution was then neutralized with dilute sodium sulfuric acid. So, berapa mol sulfuric acid were required untuk neutralization? 25 ml daripada sodium hydroxide kita gunakan untuk neutralize. Okay. So, kita buat kita punya chemical equation. So, ni neutralization. So, equation dia. Okay. Okay. So, neutralization punya chemical equation. Neutralization. Okay, kita tahu sulfuric acid H2SO4 plus dengan sodium hydroxide to form sodium plus water. So, kita kena balancekan equation ni. Okay, so kita kat sini kita ada S1 Na kita kat sini ada ni, so 2. Okay, and then O kat sini, H kat sini ada 2, 4.
Sini H kita ada 2 saja. So 2 H2O. So oksigen kita 4, 6. 4, 6. Okay, so dah balance. Okay, so step 1 yang kita nak cari adalah mole of sodium hydroxide dulu. Sebab nanti kita boleh buat buat stoichiometry dengan untuk cari mole of sulfuric acid. So dia cakap dengan kita sekarang ni dia pakai 25 ml of 0.1 molar sodium hydroxide. Okay, so dekat sini nombor 1 kita nak find mole of now. Okay, nak find mole of now. So kita tahu mole now is equals to mv over 1000. Sebab volume dia bagi kita, volume now dia bagi kita dalam 25 ml. So kita kena bagi dengan 1000 jadi liter. So kita akan dapat molarity kita 0.1, volume kita 25 divide by 1000. So kita akan dapat berapa mole of now? Two 0.0025. Ni. Okay, mole. Okay, so bila dah dapat mole, soalan nak mole of sulfuric acid yang digunakan untuk neutralization. Maksudnya, kita akan buat stoichiometry, find mole of sulfuric acid. So kita guna buat stoichiometry. Syah. Ya saya. 0.1 tu liter. 0.1 liter. Dia dalam liter, lepas tu bagi lagi 1000. Tak. Yang kita bagi dengan yang kita bagi dengan 1000 ni sebenarnya yang untuk 25 ni. Faham tak? Sebab okey. Macam ni, dia kan 0.1 mol per liter kali dengan 25 ml. So kita bagi dengan 1000 kan? Sebabnya kita nak tukarkan ni jadi liter. Faham tak maksud saya? Oh. Faham ke? Oh, yang satu ya. Alright. Kalau awak dah siap-siap tukar 25 ml ni jadi liter, awak tak perlu bagi dengan 1000 dah. Awak tulis je. So mol sama dengan MV. Okay, so sekarang ni bila kita dah dapat mol sodium hydroxide, so kita boleh buat stoichiometry. So from equation atas ni, equation kita ni. So from equation yang atas ni, okay, 2 mol now, okay, dia react dengan 1 mol sulfuric acid. Okay, mol now yang kita ada sekarang ni 0.0025 mol now. So kita perlukan berapa mol H2SO4. So mol H2SO4 sama dengan 0.0025 times 1 divide by 2. So dapat berapa? 1.25 times 10 negative 3 mol. Ataupun 0.00125 mol. So inilah jawapan kita. Alright. So cari mol now dulu sebab kita ada maklumat now. Okay, then baru kita buat stoichiometry. Sebab based on, so yang equation ni sebenarnya dia macam teori tau. Secara teorinya, 2 mol now ni diperlukan 1 mol sulfuric acid untuk undergo neutralization. Tapi yang kita ada sekarang ni cuma 0.0025 mol. So kita perlukan berapa? Dia tanya berapa mol H2SO4 yang kita required. So kita buat stoichiometry 0.25 mol perlukan berapa. So darab silang dapatlah mol sulfuric acid yang kita perlukan untuk neutralize 0.0025 mol sodium hydroxide. Okay, so settle lah kita punya soalan tutorial untuk 1.2. So nanti bolehlah hantar hujung minggu ini. Okay, so nanti tengah hari ni saya akan upload soalan answer sikit untuk 1.1 lah. So that kalau ada yang salah masa saya tanda tu boleh check balik lah
gunaan sistem tu. Tapi most of you guys memang saya tengok satu persatu sangat okey dah. Okay. So kita dah pukul 9.56. Sekejap lagi saya ada meeting. So kita stop kelas kita kat sini. So maksudnya esok kita akan sambung 1.3. Okay, stoichiometry. So kita esok saya cadang nak masuk oxidation number dan juga balance equation yang inspection method tu. Kalau sempat kita masuk sikit yang ion electron method tu. Okay, so that is all for today. Thank you class. Ada soalan nak tanya? Nanti Miss bagi video ke? Nanti saya